Bagaimana jika saya beritahu anda bahawa 90% warga emas sedang mensabotaj kesihatan mereka sendiri tanpa disedari? Ya, anda tidak salah dengar. Mereka percaya bahawa berjalan kaki adalah satu-satunya ubat, satu-satunya syarat untuk kekal aktif. Tetapi mereka silap besar. Terdapat 5 aktiviti mudah, percuma dan tidak memerlukan anda keluar rumah yang jauh lebih berkesan daripada berjalan kaki 1 jam setiap hari untuk melindungi jantung anda, mengelakkan jatuh yang membawa maut dan mengekalkan otak anda muda dan tangkas. Dalam lebih 25 tahun pengalaman perubatan saya telah melihat ribuan pesakit memulihkan kecergasan mereka hanya dengan menukar berjalan kaki kepada amalan-amalan revolusioner ini. Sains perubatan mengesahkannya. Menurut kajian terkini dari Institut Kebangsaan mengenai Penuaan, lebih daripada 85% orang yang hanya bergantung pada berjalan kaki selepas umur 65 tahun mengalami kehilangan otot yang cepat, masalah keseimbangan yang serius dan kemerosotan kognitif. Ia adalah wabak senyap. Tetapi mereka yang mengamalkan alternatif yang akan saya dedahkan hari ini mengekalkan kekuatan seseorang yang 20 tahun lebih muda. Bayangkan apa maknanya untuk hidup anda. Dengar baik-baik kerana ini bukan sekadar nasihat biasa. Ini soal kelangsungan hidup dan maruah. Hari ini, saya akan mendedahkan dengan tepat apakah 5 amalan ini dan mengapa konsep senaman anda selepas umur 60 tahun mungkin mengehatkan potensi hidup anda lebih daripada yang pernah anda bayangkan. Jangan biarkan maklumat yang salah merampas tahun-tahun terbaik anda. Tetapi sebelum meneruskan, saya perlu tahu bahawa saya tidak bersendirian dalam misi ini untuk mengubah kehidupan warga emas kita. Jika ini kali pertama anda mendengar kebenaran perubatan ini, langgan sekarang dan aktifkan loceng notifikasi. Setiap minggu, saya berkongsi rahsia perubatan yang sering diabaikan oleh industri kecergasan untuk warga emas, rahsia yang boleh mengubah hidup anda selama-lamanya. Lakukan sekarang, ini adalah langkah pertama anda menuju keremajaan baru. Bersedia? Mari kita mulakan. Aktiviti nombor 1, latihan pernafasan dalam, oksigen yang memulihkan otak anda. Saya ingat dengan jelas kes Mercedes, seorang guru bersara berusia 72 tahun. Dia masuk ke pejabat saya dengan langkah berat, ditemani anaknya dengan kebimbangan yang jelas di matanya. Dia mula lupa nama-nama. Dia sentiasa berasa letih, seolah-olah kabus kelabu menyelimuti fikirannya. Dia telah hilang minat terhadap semua perkara yang pernah dicintainya. Doktor, katanya dengan suara gemetar, saya berjalan sejam setiap hari seperti yang disuruh, tetapi saya rasa semakin lemah dan keliru. Adakah ini normal pada usia saya? Apa yang saya temui bukan sahaja mengubah hidup Mercedes, tetapi keseluruhan pemahaman saya tentang penuaan yang sihat. Mercedes berjalan dengan tekun, tetapi dia bernafas secara citik sepanjang hari. Otaknya secara harfiah sedang kelaparan kerana kekurangan oksigen. Inilah kebenaran perubatan yang jarang diketahui dan yang akan menjimatkan ribuan dolar dalam rawatan neurologi masa depan anda. Selepas umur 60 tahun, kapasiti paru-paru kita berkurang sebanyak 6% setiap dekad. Ia adalah penurunan yang drastik dan berjalan kaki walaupun bermanfaat tidak meningkatkan fungsi pernafasan dalam ini secara signifikan. Tetapi latihan pernafasan melakukannya. Apabila saya melaksanakan rutin 15 minit sehari pernafasan diafragma khusus dengan Mercedes, perubahannya adalah luar biasa. Hanya dalam 3 minggu, dia melaporkan kepada saya, "Doktor, seolah-olah lampu telah dinyalakan dalam otak saya. Saya ingat semuanya, tidur lebih nyenyak dan mempunyai lebih tenaga berbanding tahun-tahun lalu." Ia sangat menakjubkan. Sains di belakangnya tidak boleh disangkal. Latihan pernafasan dalam meningkatkan aliran darah ke otak sehingga 40%. Ia merangsang saraf vagus yang mengawal tekanan dan mengaktifkan neurogenesis, penciptaan neuron baru, sesuatu yang kita sangka mustahil selepas usia tertentu. Otak anda boleh memulihkan dirinya sendiri. Teknik yang mengubah keupayaan Mercedes adalah mudah dan anda boleh lakukan sekarang. Duduk dengan selesa. Letakkan satu tangan di bada dan satu lagi di perut anda. Tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung selama 4 saat, kembungkan hanya perut anda.
Tahan nafas selama 4 saat, hembus melalui mulut selama 6 saat, kosongkan paru-paru anda sepenuhnya. Ulangi ini selama 15 minit. Pemalan ini mengoksigenkan setiap sel tubuh anda, mengurangkan keradangan sistemik yang mempercepatkan penuaan dan menguatkan diafragma anda dengan lebih berkesan daripada sebarang berjalan kaki. Mercedes pada usia 74 tahun kini mempunyai fungsi paru-paru seorang wanita berusia 55 tahun. Hebat! Tetapi jika anda fikir bernafas itu berkuasa, tunggu sehingga anda mendengar aktiviti kedua. Amalan ini telah terbukti lebih berkesan daripada berjalan kaki untuk mencegah jatuh dan patah tulang, dua ketakutan terbesar selepas umur 60. Omong-omong, saya ingin tahu dari mana anda menulis kepada kami. Tinggalkan bandar anda di ruang komen supaya saya tahu anda bersama saya dalam pendedahan yang boleh mengubah penuaan anda ini. Saya mahu membaca komen anda. Aktiviti nombor 2, latihan keseimbangan, kunci utama untuk kekal berdikari. Kisah Roberto, seorang akaunten berusia 67 tahun, meninggalkan kesan yang mendalam dan menyakitkan pada saya. Dia tiba di bilik kecemasan selepas jatuh semasa berjalan di taman senaman hariannya selama 20 tahun. Patah tulang pinggul bukan sahaja memaksanya terlantar di katil selama berbulan-bulan, tetapi mencetuskan lingkaran kemurungan dan kehilangan keyakinan yang hampir meragut nyawanya. Doktor, dia mengaku semasa pemulihannya dengan air mata kekecewaan. Saya telah berjalan kaki sejak saya bersara. Saya tidak faham bagaimana saya boleh jatuh hanya kerana tersandung batu kecil. Saya rasa dikhianati oleh tubuh saya sendiri. Jawapannya jelas bagi saya, tetapi mengejutkan bagi Roberto. Berjalan kaki menguatkan kaki, ya, tetapi ia tidak meningkatkan keseimbangan dinamik atau propriosepsi secara signifikan, iaitu keupayaan tubuh untuk mengetahui kedudukannya dalam ruang. Inilah fakta membimbangkan yang perlu dipahat dalam minda setiap warga emas. Setiap tahun, 1 daripada 4 orang berumur lebih 65 tahun jatuh. 95% daripada kejadian jatuh ini berlaku semasa aktiviti harian yang mudah, bukan semasa senaman berat. Dan berjalan kaki sahaja tidak mencegah kejatuhan ini. Latihan keseimbangan itu yang melakukannya. Saya melaksanakan rutin khusus dengan Roberto. Berdiri sebelah kaki selama 30 saat, berjalan dalam garisan lurus dengan satu kaki betul-betul di hadapan yang lain, dan latihan dengan mata tertutup yang mencabar sistem vestibula. Dalam masa beberapa bulan, Roberto bukan sahaja telah memulihkan keyakinannya, malah keseimbangannya lebih baik berbanding sebelum dia jatuh. Doktor, katanya dengan teruja, sekarang saya boleh berjalan di tanah yang tidak rata tanpa takut. Saya rasa lebih stabil berbanding ketika saya berumur 50 tahun. Sains adalah jelas dan tegas. Latihan keseimbangan meningkatkan komunikasi antara otak, otot dan organ keseimbangan di dalam telinga dalam. Ia menguatkan otot penstabil dalaman yang tidak dapat diaktifkan oleh berjalan kaki. Ia mengurangkan risiko jatuh secara dramatik. Rutin yang menyelamatkan Roberto hanya mengambil masa 10 minit sehari. Berdiri di belakang kerusi yang kukuh, angkat satu kaki dan kekalkan keseimbangan selama 30 saat, tukar kaki. Kemudian berjalan 10 langkah, letakkan tumit satu kaki betul-betul di hadapan jari kaki yang lain. Akhir sekali, berdiri dengan kaki dirapatkan dan tutup mata selama 30 saat. Latihan ini mengaktifkan lebih banyak sambungan neurologi dalam 10 minit berbanding berjalan kaki selama 1 jam. Roberto kini mengamalkannya dengan tekun dan telah memberi inspirasi kepada seluruh keluarganya untuk melakukan perkara yang sama. Bayangkan berasa begitu yakin dengan langkah anda seperti ketika anda muda. Pernahkah anda merasa kehilangan keseimbangan? Pengalaman anda boleh membantu orang lain. Tetapi perhatian, kerana apa yang akan datang adalah sangat penting. Ramai percaya bahawa dengan berjalan kaki, mereka mengekalkan otot mereka. Tetapi realiti perubatan sebaliknya. Aktiviti ketiga dalam senarai kami menyerang secara langsung kelemahan yang menghalang anda bangun dari kerusi atau mendukung cucu anda. Jika anda fikir berjalan kaki sudah cukup untuk otot anda, bersedialah untuk terkejut. Aktiviti nombor 3. Latihan kekuatan dengan rintangan. Otot yang mencabar masa.
Izinkan saya cerita tentang Carmen, seorang suri rumah berusia 71 tahun yang datang menemui saya dalam keadaan kecewa. Walaupun berjalan kaki setiap hari selama 5 tahun, dia mendapati semakin sukar menaiki tangga, mengangkat beg pasaraya dan bangun dari katil tanpa bantuan. Doktor, katanya dengan air mata, mereka beritahu saya berjalan kaki akan mengekalkan kekuatan saya, tetapi setiap hari saya rasa semakin lemah. Adakah saya ditakdirkan untuk bergantung kepada orang lain untuk segala-gala? Realiti perubatan yang tidak diketahui Carmen sangat membinasakan jika tidak bertindak tepat pada masanya. Selepas umur 30 tahun, kita kehilangan antara 3% hingga 8% jisim otot setiap dekad. Selepas umur 60, kehilangan ini menjadi semakin cepat secara dramatik. Inilah yang kita panggil sarkopenia. Berjalan kaki mengekalkan daya tahan kardiovaskular, itu benar, tetapi ia tidak membina atau memelihara jisim otot secara signifikan. Latihan rintangan melakukannya dan dengar baik-baik, anda tidak memerlukan gym yang mahal untuk mencapainya. Saya melaksanakan rutin dengan Carmen menggunakan jalur rintangan elastik dan berat badannya sendiri. Perubahannya adalah revolusioner. Dalam 3 bulan, Carmen telah memulihkan kekuatan yang telah hilang bertahun lalu. Doktor, katanya dengan berseri-seri, semalam saya mengangkat semua beg pasaraya saya sekaligus. Cucu saya yang berumur 20 tahun bertanya apa rahsia saya kerana dia melihat saya lebih kuat daripada ibunya sendiri. Inilah sains transformatif yang akan menyimatkan anda daripada bertahun-tahun menjadi lemah. Latihan rintangan merangsang sintesis protein otot, meningkatkan kepadatan tulang, selamat tinggal osteoporosis, meningkatkan sensitiviti insulin dan melepaskan faktor pertumbuhan yang mengekalkan otak muda. Rutin yang mengubah hidup Carmen termasuk mencangkung, squat menggunakan kerusi sebagai sokongan, yang menguatkan kaki dan punggung, tekan tubi pada dinding, yang menguatkan dada, lengan dan teras, angkat lengan dengan jalur rintangan untuk bahu dan belakang dan angkat tumit, calf raise. Setiap senaman dilakukan selama 30 saat dengan rehat 30 saat diulang 3 kali. Sejumlah 15 minit yang membina lebih banyak otot daripada berjalan kaki berjam-jam. Apa yang paling mengagumkan ialah Carmen pada usia 73 tahun kini mempunyai lebih banyak jisim otot dan kekuatan berfungsi berbanding wanita 20 tahun lebih muda yang hanya berjalan kaki. Dari negara mana anda menonton kami? Beritahu saya di ruang komen. Saya suka mengetahui bahawa maklumat ini sampai kepada orang yang benar-benar memerlukannya untuk mengubah masa depan mereka. Tetapi jika latihan rintangan itu berkuasa, aktiviti keempat dalam senarai kami adalah sesuatu yang secara harfiahnya boleh menghentikan dan membalikkan penuaan otak dengan cara yang tidak akan dapat dicapai oleh berjalan kaki. Jika anda sudah berfikir untuk memasukkan amalan ini ke dalam hidup anda, tulis 3 di ruang komen supaya saya tahu maklumat ini bergema dengan anda. Jangan ketinggalan. Aktiviti nombor 4, latihan kognitif, gimnastik untuk otak muda. Kisah Eduardo, seorang jurutera bersara berusia 69 tahun membuat saya terdiam. Dia datang ke pejabat saya disemani isterinya yang kelihatan sangat sedih. Sebabnya amat menyayat hati kerana Eduardo mula tersesat di kawasan perjiranannya sendiri semasa berjalan kaki pagi. Dia lupa nama orang-orang terdekatnya, bahkan cucu-cucunya dan berjuang dengan rasa cemas untuk menyelesaikan masalah mudah yang dahulunya dia tangani dengan sangat mudah. Doktor, katanya dengan suara yang pecah kerana tangisan dan menggenggam tangan suaminya, Eduardo berjalan 2 jam sehari sejak dia bersara 8 tahun lalu. Saya fikir itu akan mengekalkan fikirannya tajam, tetapi setiap hari saya rasa dia semakin jauh, semakin keliru. Adakah ini Alzheimer? Adakah saya akan kehilangan dia? Soalan itu membekukan darah saya. Tetapi jawapannya mengubah sepenuhnya pemahaman saya tentang penuaan otak. Eduardo berjalan dengan tekun. Ya, dia mengekalkan jantungnya sihat, tidak dinafikan. Tetapi otaknya secara harfiahnya sedang mengecut kerana kurang cabaran kognitif sebenar. Inilah kebenaran saintifik revolusioner yang diabaikan oleh kebanyakan orang.
Selepas umur 60 tahun, kita kehilangan kira-kira 2% isi padu otak setiap dekad. Ia seperti otak anda sedang mengecut. Tetapi, dan ini penting, kehilangan ini tidak mestinya berlaku. Berjalan kaki membenarkan fikiran melayang, tetapi tidak melatihnya. Latihan kognitif khusus boleh menghentikan malah membalikkan pengecutan ini. Saya melaksanakan rutin gimnastik otak dengan Eduardo yang jauh lebih hebat daripada sekadar teka-teki silang kata mudah. Saya menugaskannya dengan sudoku yang semakin sukar, menghafal senarai perkataan, latihan pengiraan mental dan permainan perkaitan. Tetapi, elemen kuncinya, rahsia yang mempercepatkan pemulihannya adalah gabungan latihan kognitif semasa melakukan pergerakan fizikal mudah. Apa yang kami panggil tugasan berganda. Dual tasking. Dalam 4 bulan, keputusannya adalah luar biasa. Eduardo bukan sahaja telah memulihkan orientasi spesialnya, malah ingatan dan keupayaan penyelesaian masalahnya telah meningkat dengan ketara. Doktor katanya dengan teruja semasa lawatan susulannya, dengan sinar di matanya yang saya sangka telah hilang. Seolah-olah debu pada otak saya telah dibersihkan. Saya boleh menyelesaikan masalah kompleks semula dan ingatan saya lebih baik daripada bertahun-tahun lalu. Neuroscience di sebaliknya sangat menarik dan memberi harapan. Latihan kognitif merangsang neurogenesis, menguatkan sambungan sinaptik dan meningkatkan reserve kognitif. Apabila anda menggabungkan pemikiran dengan pergerakan, kesannya berganda secara eksponen. Rutin yang menyelamatkan minda Eduardo dan yang boleh menyelamatkan minda anda termasuk 10 minit sudoku atau teka-teki silang kata, 5 minit menghafal dan menyebut senarai, bandar, nama, nombor, 10 minit pengiraan mental sambil berjalan di tempat dan 10 minit membaca dengan kuat. Hanya 35 minit setiap hari. Amalan ini merangsang lebih banyak sambungan neurologi daripada berjalan kaki berjam-jam tanpa tujuan. Eduardo kini mengajar matematik kepada cucu-cucunya dan telah mula belajar bahasa baru pada usia 71 tahun. Tidak pernah terlambat untuk otak anda bersinar semula. Jika anda mempunyai soalan khusus tentang cara melaksanakan latihan kognitif ini atau jika anda perasan anda mula pelupa baru-baru ini, tinggalkannya di ruang komen. Saya akan menjawab secara peribadi kerana maklumat ini secara harfiah boleh menyelamatkan kebebasan mental anda. Jangan takut untuk bertanya, kita di sini untuk belajar. Aktiviti nombor 5. Amalan mindfulness dan meditasi. Eliksir keremajaan dalaman. Ini mungkin aktiviti yang paling dipandang rendah tetapi paling berkuasa untuk biologi selular anda. Izinkan saya cerita tentang Maria Elena, seorang nenek berusia 74 tahun yang datang ke ofis saya dalam keadaan kebimbangan yang berterusan, insomnia kronik dan rasa putus asa yang memakannya. Walaupun berjalan dengan setia setiap hari dan makan secara sihat, dia berasa terbeban dengan kebimbangan berterusan tentang kesihatannya, keluarganya dan masa depannya. Doktor katanya dengan suara gemetar semasa lawatan susulannya dengan sinar di matanya yang saya sangka telah hilang. Seolah-olah debu pada otak saya telah dibersihkan. Saya boleh menyelesaikan masalah kompleks semula dan ingatan saya lebih baik daripada bertahun-tahun lalu. Jawapannya mengubah bukan sahaja hidup Maria Elena tetapi keseluruhan pandangan saya tentang penuaan emosi dan mental. Maria Elena mengekalkan tubuhnya aktif dengan berjalan kaki tetapi mindanya terperangkap dalam kitaran stres kronik merosakkan yang secara harfiah menuakan sel-selnya lebih cepat daripada normal secara biologi. Perhatian kepada ini. Inilah kebenaran saintifik yang merevolusikan amalan perubatan saya. Stres kronik mempercepatkan pemendekan teloma, iaitu hujung pelindung kromosom kita, sehingga 10 tahun penuaan selular tambahan. Stres membuat anda tua di peringkat genetik. Berjalan kaki mengurangkan stres sementara. Ya, ia membantu anda lari seketika. Tetapi ia tidak mengajar minda untuk mengawal dirinya sendiri. Meditasi dan mindfulness melakukan itu. Saya melaksanakan amalan harian 20 minit dengan Maria Elena, 10 minit meditasi pernafasan sedar dan 10 minit mindfulness tubuh. Mengimbas setiap bahagian tubuhnya sambil memerhatikan fikirannya tanpa menghakiminya. Keputusannya luar biasa dan pantas. Hanya dalam 2 minggu, Maria Elena melaporkan kepada saya, "Doktor, seolah-olah saya telah menemui Swiss ketenangan dalam fikiran saya.
Saya tidur nyenyak dan apabila kebimbangan muncul, saya boleh memerhatikannya tanpa ia memakan diri saya. Sains di sebalik transformasi ini adalah revolusioner. Meditasi yang kerap mengurangkan kortisol, hormon tekanan, sehingga 50%. Ia meningkatkan aktiviti telomerase yang membaiki DNA, menguatkan sistem imun dan meningkatkan kesambungan antara kawasan otak yang dikaitkan dengan teganan dan kawalan emosi. Tetapi faedahnya melangkaui mental. Dalam beberapa bulan amalan yang konsisten, Maria Elena bukan sahaja telah menghapuskan kebimbangan dan insomnianya, tetapi dia kelihatan jauh lebih muda. Tekanan darahnya telah turun ke tahap seseorang yang 20 tahun lebih muda. Dan analisis darahnya menunjukkan penanda keradangan yang serupa dengan wanita berusia 50 tahun. Dia telah meremaja dari dalam. Teknik yang mengubah hidup Maria Elena boleh diakses oleh sesiapa sahaja. Ia percuma dan anda boleh melakukannya hari ini juga. Duduk dengan selesa, tutup mata dan fokuskan perhatian anda pada pernafasan semula jadi anda. Apabila fikiran anda melayang dan ia akan berlaku, itu normal, cuma perhatikan fikiran itu tanpa menghakimi. Oh, saya sedang memikirkan tentang belian barang. Dan dengan lembut kembalikan perhatian anda kepada pernafasan anda. Kemudian, luangkan beberapa minit untuk mengimbas tubuh anda dari kepala ke kaki, perhatikan sebarang ketegangan. Amalan 20 minit setiap hari ini menghasilkan lebih banyak kesejahteraan dan umur panjang daripada berjam-jam senaman fizikal yang meletihkan. Maria Elena sekarang mengetuai kumpulan meditasi dalam komunitinya dan telah memberi inspirasi kepada berpuluh-puluh warga emas untuk memulakan amalan transformatif ini. Dari bahagian dunia mana anda menonton kami? Saya suka mengetahui bahawa maklumat ini sampai kepada orang yang benar-benar boleh mendapat manfaat daripadanya. Tinggalkan lokasi anda di ruang komen. Saya mahu melihat sejauh mana revolusi kesihatan ini sampai. Revolusi senyap penuaan. Jika anda telah sampai ke sini, tinggalkan komen 5. Kerana apa yang anda bakal temui secara harfiah boleh menambah tahun-tahun berkualiti kepada hidup anda. Saya mahu melihat 5 itu sekarang jika anda komited dengan kesihatan anda. Kebenaran yang industri kecergasan untuk warga emas tidak mahu anda tahu ialah ini. Berjalan kaki, walaupun bermanfaat, hanyalah satu dimensi penuaan yang sihat. Ia adalah asas, tetapi bukan bangunan sepenuhnya. 5 amalan yang baru anda pelajari ini bekerja secara sinergi untuk mencipta apa yang saya panggil revolusi senyap penuaan. Mereka tidak berfungsi secara berasingan dengan kekuatan yang sama. Bersama-sama, mereka tidak dapat dikalahkan. Fikirkan sejenak. Ingat protagonis kita, orang sebenar seperti anda. Mercedes pada usia 74 tahun mempunyai fungsi paru-paru wanita berusia 55 tahun berkat latihan pernafasan. Darahnya beroksigen, sel-selnya bernafas. Roberto pada usia 69 tahun bergerak dengan ketangkasan dan keselamatan lelaki 40 tahun berkat latihan keseimbangan. Dia tidak lagi takut pada lantai. Dia menguasainya. Carmen pada usia 73 tahun mempunyai lebih banyak kekuatan otot untuk mendukung cucu-cucunya berkat latihan rintangan. Tubuhnya adalah kekuatannya, bukan penjaranya. Eduardo pada usia 71 tahun mempunyai ketajaman mental untuk belajar bahasa baharu berkat latihan kognitif. Mindanya sedang berkembang, bukan berundur. Dan Maria Elena pada usia 76 tahun memancarkan kedamaian dan kecergasan seseorang berdekad lebih muda berkat meditasi. Tekanannya tidak mengawal biologinya. Nampak coraknya? Tiada seorang pun daripada mereka mencapai keputusan ini hanya dengan berjalan kaki. Mereka memecahkan acuan. Mereka mencabar kepercayaan popular bahawa pada usia saya hanya perlu berjalan sedikit. Tidak. Mereka mengambil alih fisiologi mereka. Dan anda selangkah lagi untuk menyertai mereka. Tetapi saya perlukan anda faham sesuatu yang asas sebelum memberi anda cadangan perubatan terakhir dan muktamad saya. Penuaan bukanlah hukuman kepada kemerosotan. Masyarakat memberitahu kita bahawa selepas 60 tahun adalah jalan menurun, bahawa kehilangan ingatan adalah normal, bahawa jatuh adalah sebahagian daripada usia, bahawa menjadi lemah adalah tidak dapat dielakkan. Tipu. Sains perubatan moden menjerit sebaliknya kepada kita. Tubuh mempunyai keupayaan regenerasi yang menakjubkan jika kita memberinya rangsangan yang betul. Tetapi berjalan kaki adalah rangsangan yang terlalu lembut untuk keperluan kompleks tubuh yang semakin menua.
Anda perlukan intensiti, anda perlukan keseimbangan, anda perlukan oksigen, anda perlukan cabaran mental dan anda perlukan kedamaian dalaman. Bayangkan seketika bagaimana hidup anda dalam 6 bulan jika anda menyepadukan amalan-amalan ini. Bayangkan bangun tanpa rasa sakit, dengan fikiran yang jelas, berasa kuat semasa bangun dari katil. Bayangkan berjalan di jalan tanpa rasa takut tersandung. Bayangkan mempunyai tenaga untuk bermain dengan cucu anda atau melancong tanpa keletihan. Itu bukan fantasi, ia adalah realiti klinikal pesakit saya yang berani berubah. Dan bahagian terbaiknya ialah ia tidak akan menela belanja 1 sen pun. Tidak memerlukan peralatan mahal, tidak memerlukan keahlian gym, hanya memerlukan keputusan dan ketekunan anda. Sekarang sebagai doktor dengan lebih 20 dekad melihat apa yang berkesan dan apa yang gagal, saya telah memadatkan semua ini dalam satu pelantidakan. Saya tidak mahu anda terbeban cuba melakukan semuanya serentak kemudian meninggalkannya. Saya telah menyediakan cadangan muktamad saya supaya anda bermula hari ini juga langkah demi langkah tanpa risiko. Jika anda bersedia mendengar pelan tepat yang saya berikan kepada pesakit pribadi saya, beri perhatian penuh kepada apa yang berikut. Ini adalah peta jalan menuju kehidupan baharu anda. Tetapi sebelum itu, saya ingin bertanya sesuatu yang serius. Mana satu daripada 5 aktiviti ini yang anda rasa paling anda perlukan hari ini? Adakah kekuatan? Adakah ingatan? Adakah ketenangan fikiran? Jujurlah dengan diri sendiri dan tuliskannya di ruang komen. Mengakui keperluan anda adalah langkah pertama untuk memulihkannya. Cadangan perubatan akhir. Selepas lebih 25 tahun merawat ribuan warga emas, melihat perjuangan dan kemenangan mereka, ini adalah cadangan muktamad saya. Ini bukan cadangan samar-samar. Ini adalah preskripsi untuk kehidupan. Ambil pen dan kertas kerana inilah yang mesti anda lakukan bermula esok malam. Cadangan pertama, luangkan 15 minit sehari untuk latihan pernafasan dalam. Perhatian, seelok-eloknya lakukannya sebaik bangun tidur, apabila fikiran anda paling tenang dan perut anda kosong. Jangan tangguh untuk bila ada masa. Jadikan ia kemenangan pertama anda hari itu. Amalan ini sahaja boleh mengubah tahap tenaga anda dalam beberapa minggu. Bayangkan memulakan hari dengan mengoksigenkan otak anda secara maksimum sebelum minum kopi. Ia seperti menyuntik kehidupan tulen ke dalam urat anda. Cadangan kedua, masukkan 10 minit latihan keseimbangan setiap hari. Dengar baik-baik. Lakukannya selepas sarapan apabila anda mempunyai kestabilan semula jadi dan tenaga yang paling tinggi. Jangan tunggu sehingga jatuh untuk risau tentang keseimbangan anda. 10 minit ini adalah insurans hidup anda. Ia boleh mencegah jatuhan yang boleh mengubah hidup anda selama-lamanya. Ingat Roberto, Beberapa minit berdiri satu kaki atau berjalan dalam garisan lurus di keselamatan ruang tamu anda boleh bermakna perbezaan antara hari tua di kerusi roda atau hari tua yang penuh pengembaraan. Ia tidak boleh dirunding. Cadangan ketiga, amalkan latihan rintangan selama 15 minit 3 kali seminggu. Anda tidak memerlukan pemberat mahal atau mesin yang rumit. Berat badan anda sendiri dan jalur elastik murah sudah memadai untuk mengekalkan dan membina jisim otot. Selang-selikan hari, Isnin, Rabu dan Jumaat sebagai contoh. Jika Carmen boleh memulihkan kekuatannya pada usia 71 tahun, anda juga boleh. Jangan terima kelemahan sebagai teman hidup. Otot anda sedang menunggu untuk dikejutkan. Cadangan keempat, luangkan 35 minit sehari untuk latihan kognitif. Tetapi jangan hanya duduk membuat teka-teki silang kata secara pasif. Gabungkannya dengan pergerakan fizikal yang mudah. Kira undur dari 100 ke 0 dengan menolak 7 demi 7 sambil berkawat setempat. Hafal senarai belian sambil melakukan regangan. Maksimumkan faedah neurologi. Otak anda akan berterima kasih kepada anda selama beberapa dekad. Kejelasan mental yang anda perolehi tidak ternilai harganya. Cadangan kelima, amalkan 20 minit mindfulness dan meditasi setiap hari. Lakukannya pada waktu malam. Ia adalah masa yang sesuai untuk memproses hari tersebut, melepaskan ketegangan terkumpul dan menyediakan minda anda untuk tidur yang memulihkan. Jika anda tidak tidur dengan baik, tubuh anda tidak membaiki dirinya. Meditasi adalah kunci untuk rehat yang mendalam.
Jika anda mempunyai soalan khusus tentang cara melaksanakan mana-mana amalan ini atau ingin berkongsi pengalaman anda, sila tinggalkannya di ruang komen. Saya membaca setiap satu secara peribadi dan menjawab kerana kesejahteraan anda adalah minat sebenar saya. Anda tidak bersendirian di jalan ini. Komitmen terhadap diri sendiri adalah penting. Tubuh anda bukan mesin yang pasti akan haus dan habis begitu sahaja. Ia adalah sistem intar, mampu menjana semula, menguatkan dan meremajakan diri pada sebarang usia, asalkan anda memberinya alat yang betul. Setiap minit yang anda dedikasikan untuk 5 amalan ini adalah pelaburan langsung dalam kebebasan masa depan anda, dalam keupayaan anda untuk menikmati cucu-cucu anda tanpa rasa letih, untuk melancong ke tempat-tempat yang anda impikan, untuk hidup dengan maruah dan kecergasan mutlak. Dengar baik-baik, ini bukan tentang menambah tahun kepada hidup anda. Ini adalah tentang menambah kehidupan kepada tahun-tahun anda. Itulah ubat sebenar. Setiap nafas sedar yang anda ambil, setiap latihan keseimbangan yang anda atasi, setiap pergerakan rintangan yang anda lakukan, setiap cabaran kognitif yang anda selesaikan dan setiap detik perhatian penuh kasih sayang terhadap diri masa depan anda, semuanya bermakna. Ia adalah tindakan menyayangi diri sendiri yang radikal. Pilihan ada, seperti biasa, di tangan anda. Anda mempunyai 2 jalan yang jelas. Anda boleh terus bergantung semata-mata pada berjalan kaki dan menerima batasan yang dikenakan oleh masyarakat terhadap penuaan, percaya bahawa kemerosotan tidak dapat dielakkan. Atau anda boleh menyertai revolusi senyap warga emas ini yang telah mendapati bahawa usia 60, 70 dan 80 tahun mereka boleh menjadi tahun-tahun tercergas, terkuat dan terpenuh dalam hidup mereka. Dengar baik-baik, Mercedes, Roberto, Carmen, Eduardo dan Maria Elena bukanlah kes luar biasa atau mukjizat perubatan yang tidak boleh dicapai. Mereka adalah contoh hidup tentang apa yang mungkin apabila anda menentukan bahawa anda layak mendapat lebih daripada sekadar bertahan hidup melalui penuaan. Apabila anda menentukan bahawa anda layak berkembang di dalamnya. Jika video ini telah membuka mata anda kepada kemungkinan baru, jika anda merasakan percikan harapan itu menyala semula, sila berikan saya suka dan kongsikannya segera kepada warga emas lain. Mereka berhak mengetahui maklumat ini juga seperti anda. Jangan simpan rahsia ini. Langgan sekarang dan aktifkan loceng notifikasi kerana setiap minggu saya berkongsi lebih banyak rahsia perubatan yang boleh mengubah kualiti hidup anda. Anda pasti tidak mahu ketinggalan apa yang akan datang. Dan ingat ini setiap pagi apabila anda melihat cermin. Umur kronologi anda hanyalah nombor di atas kertas. Umur biologi anda ditentukan oleh pilihan yang anda buat setiap hari. 5 amalan ini secara harfiah boleh membuatkan tubuh dan minda anda berfungsi berdekad lebih muda daripada yang ditunjukkan oleh sijil kelahiran anda. Jumpa lagi dalam video seterusnya di mana kita akan terus menelurka rahsia penuaan yang luar biasa. Sementara itu, mulakan hari ini dengan salah satu daripada 5 amalan ini. Jangan tunggu hari Isnin. Diri masa depan anda sedang menunggu dengan rasa terima kasih yang tidak terhingga, dengan komitmen mutlak terhadap kesejahteraan dan umur panjang anda. Lakukan untuk diri anda.